Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6. Hari ini kita masih berada pada bab yang ke-6. Okey, bab 6 tapi kita dah hujung-hujung ni, dah cabar minda muka surat 112. Okey, hari ini kita nak bincang berkenaan dengan cabar minda. Okey, saya ingatkan jawapan yang saya bagi tak semestinya ianya betul. Tapi itu adalah jawapan yang saya rasakan betul. Kalau ada yang tidak sama dengan jawapan cikgu awak, maka awak boleh berbincang dengan cikgu awak untuk menentukan jawapan mana yang lebih baik. Okey? Okey, jom kita mulakan nombor 1. Jawab semua soalan berikut dalam buku latihan sains. Okey, 1. Terangkan kesan daya terhadap objek dalam aktiviti yang berikut. Maksudnya kesan daya, terangkan. Maksudnya kita nak sebut macam mana jawapan dia tu. Kita tengok yang pertama A. Nor memukul bola yang pegun menggunakan kayu hoki. Nak tegangkan tu maksudnya macam mana? Kita sebut macam ni. Nor memukul bola yang pegun menggunakan kayu hoki. So jawapan dia awak tulis apa, bola tu dia pegun kan, lepas tu bola tu tergerak, bola tu tengah duduk dan diam, lepas tu dia bergerak. Maksudnya daya menggerakkan objek, sebab dia nak kesan daya kan, kesan daya tu yang ni lah, daya menggerakkan objek ataupun daya menggerakkan objek pegun. Okey, daya menggerakkan objek pegun. Okey, yang kedua B. Kugan menangkap bola yang dibaling ke arahnya. Bola tu dah tutup ditangkap. Jadi maksudnya daya buat apa? Daya memberhentikan objek. Saya ulang. Daya memberhentikan objek. Itu jawapan dia, kesan daya dia. Yang ketiga. Rose memukul bulu tangkis yang bergerak ke arahnya. Bulu tangkis tu dah sampai kat dia. Pung, dia main badminton kan. Pung, dia balas semula. Bila dia balas, bulu tangkis tu tadi menghadap ke dia. Kemudian bila dia balas, bulu tangkis tu menghadap ke tempat lain pula. Maksudnya, daya mengubah arah pergerakan objek. Saya ulang. Daya merubah arah pergerakan objek. Okey. Kalau awak rasa saya laju sangat, awak boleh stopkan video ni. Okey. D. Raju menguli adunan roti canai. Dia nguli. Maksudnya mula-mula roti canai tu bentuk dia bulat, lepas tu jadi lepeh. Jadi bentuk dia berubah-ubah. Jadi awak tulis kat situ kesan dayanya. Daya mengubah bentuk objek. Saya ulang. Daya mengubah bentuk objek. Okey, settle soalan pertama. Soalan kedua. Nyatakan daya yang terlibat dalam aktiviti yang berikut. Okey, aktiviti yang pertama. Okey, daya ingat daya ada dua kan? Ada dua lah, tarikan dan tolakan. Okey, aktiviti yang pertama, memakai sarung kaki. Daya tarikan. B. Memicit tiup ubat gigi. Picit. Tolakan. Tulis kat sini. Tolakan. Tadi tarikan, ini tolakan pula. Yang ketiga, memotong kayu menggunakan gergaji tangan. Tarik, tolak. So, tarikan dan tolakan. Okey, tarikan dan tolakan. Okey, yang keempat D. Bermain piano. Gesek. Piano bukan salah. itu biola. Okey, piano tekan. So bila kita tekan tu maksudnya daya tolakan. Tulis kat situ daya tolakan. Bermain piano Kemudian mengepam tayar menggunakan pam tangan. Tolakan. Okey, jap kita fikir pam tangan. Pam tangan ni lah pam yang tak tolak tarik. So dia dua. Tolakan dan tarikan. Tolakan dan tarikan. Sebab dia pam, angkat balik. So, tolak dan tarik lah. Okay, jawapan E adalah tolakan dan tarikan. Okay, mudah kan? Okay, kita pergi kepada soalan ketiga. Jadual di bawah menunjukkan satu hasil penyiasatan bola X dan Y dilepaskan menuruni sata condong. Okay, maksudnya ada bola X dengan Y, dua biji bola dilepaskan menuruni sata condong. Sata condong tu macam turun bukit lah. Masa yang diambil oleh kedua-dua bola untuk sampai ke hujung landasan direkodkan. Maksudnya bola tu dilepaskan je. Masa yang diambil untuk sampai ke hujung landasan. Saat. Yang bola X 4 saat dah sampai. Bola Y 8 saat baru sampai. Bapak lama. Okay, maksudnya beza lah. Bola X tu laju je. Zoom dah sampai. Yang Y ni ngek. 8 saat baru sampai. Jadi dia lambat lah. Bila saat tu makin banyak, maksudnya dia makin lambat lah dia turun. Jadi A. Berikan dua inferen tentang perbezaan masa antara dua bola tersebut. Inferen tu maksudnya apa? Inferen tu adalah sebab daripada pemerhatian. Jadi kita kena tanya, kenapa bola X tu dia cepat, bola Y tu dia lambat?
Agak-agaknya kenapa? Mungkin kita boleh jawab dari segi saiz, mungkin kita boleh jawab dari segi berat kan, ataupun jisim. Okey, mungkin kita boleh jawab bola X lebih ringan berbanding bola Y. Contoh bola X lebih ringan berbanding bola Y. Friend. Yang kedua, mungkin jisim bola X lebih berat lebih ringan berbanding tadi dah sebut ringan. Yang pertama, bola X lebih ringan berbanding bola Y. Jisim dia kan. Yang kedua, saiz bola X lebih kecil berbanding bola Y. Okey, macam mana kita nak pastikan jawapan ni betul ke tidak? Jom kita tengok kepada nota dekat atas. Ingat tak yang kita tengok faktor yang mempengaruhi geseran kan? Jenis permukaan. Tapi permukaan sama. Jisim objek. Okey. Jadi kita boleh jawab dua tadi itulah. Kalau saya jawab tadi dua itulah. Satu, yang pertama inferennya bola X lebih ringan berbanding bola Y. Yang kedua, bola X lebih kecil berbanding bola Y. Okey. Jadi yang B, berdasarkan jawapan kamu di A, bina satu hipotesis yang sesuai. Okey, kita ambil satu lah. Kita ambil yang mungkin kita boleh ambil saiz lah. Saiz, bolehlah ambil saiz. Ataupun nak ambil berat, kita ambil berat lah. Okey, mungkin saya ambil berat. Okey, mana-mana boleh. Nak ambil saiz boleh, nak ambil jisim lah. Jisim, berat tu macam tak ada sangat. Ambil perkataan jisim lagi senang. Okey, bina satu hipotesis. Semakin berat jisim bola, okey, ni PM, ni PB kan. Semakin berat jisim bola, semakin lama masa yang diambil untuk sampai ke hujung landasan dalam kurungan saat. Saya ulang balik. Semakin besar jisim bola, semakin lama masa yang diambil untuk sampai ke hujung landasan dalam kurungan saat. Okey, saya ambil berkenaan dengan jisim lah. Kalau bahasa biasa kita sebut berat, tapi sebenarnya jisim. Sebab kalau berat tu dah maksud lain tau. Kalau kat sekolah menengah nanti awak belajar lah. Alright. Tak apa, kita teruskan kepada soalan nombor 4. Ahmad telah menolak 3 biji bola logam yang berbeza jisimnya dengan daya yang sama. Dia bagi daya sama, dia tolak. Tapi jisim dia tak sama. Berat dia lah jisim tu. Jisim dia. Jarak yang dilalui oleh ketiga-tiga biji bola logam tersebut adalah seperti yang berikut. Okey, bola logam berjisim 300 gram, 150 je. Kalau bola logam berjisim 200 gram, jauhnya 200. Kalau bola logam berjisim 100 gram, jauh lagi 350 cm. Lebih kurang sama je dengan jawapan yang kita buat tadi atas. Okey, maksudnya semakin lagi berat, lagi ringan jisim dia, lagi jauh pergi dia. Kan? Okey, ni belum tanya soalan lagi. Ni baru kita bincang berkenaan dengan data untuk nombor 4 ni. Jom kita tengok soalan. Okey, jawab soalan dia tanya. Bola logam yang manakah menghasilkan geseran paling tinggi? Geseran ni mesti ada kena mengena dengan jisim kan? Jadi kita tengok jisim yang paling berat mana? Jisim yang paling besar adalah 300 gram kan? So kita tulis kat situ. Yang menghasilkan geseran paling tinggi, bola yang berjisim 300 gram. Okey, jawapan dia A. Bola yang berjisim 300 gram. B. Berikan alasan untuk menyokong jawapan kamu di A. Kenapa awak cakap beri alasan? Alasan tu inferen lah. Sebab daripada pemerhatian. Kenapa awak cakap bola logam yang 300 gram tu dia geseran paling tinggi? Jawapan dia kerana bola 300 gram bergerak paling hampir ataupun bola berjisim 300 gram bergerak paling dekat. Okey, paling dekat jaraknya. Saya ulang untuk soalan B tadi. Bola berjisim 300 gram bergerak paling dekat jaraknya. Sebab dia jisim dia besar kan. C. Pindahkan data tersebut dalam bentuk carta palang. Okey, carta palang awak kena buatlah sendiri. Carta palang tu macam ni. Dia ada panjang ke bawah. Dia ada horizontal. Dia ada macam
apa tu nama, horizontal dengan vertical lah. Maksudnya ada dua paksi X dan paksi Y. Kemudian awak letak dekat paksi X tu, awak letak yang belah bawah, awak letak bola awak letak ni jisim bola. Lepas tu yang ke atas tu, yang berdiri ke atas, awak letak kat situ jarak. Okey, jarak pergerakan bola. Lepas tu awak tulis kat situ 100, kan dia macam ni kan. 100, 200, 300. Yang gram tadi. Yang bertinggi dia awak tulis lah 100, 200, 300, 400, 500. Awak buatlah nanti 150, 200 dan 350. Yang kat belah atas itu yang berdiri. Okey. Yang mendatar, awak letak paksi mendatar, awak letak jisim. Yang paksi menegak tu, okey, awak letak jarak bola, jarak yang dilalui oleh bola logam. Okey. Jadi akan hasilkan carta palang lah. Okey, itu awak boleh buat selesa. Okey, seterusnya yang kelima. Raja di sebelah menunjukkan seorang murid lelaki sedang menarik kotak. Bagaimanakah murid ini dapat menggerakkan kotak dengan lebih mudah? Okey, nak senang macam mana? Okey, nak gerakkan kotak dengan lebih mudah. Yang pertama, menggunakan kayu penggolek. B, yang kedua, membuat corak pada permukaan kotak. Dia buat corak lagi lah, tak jadi kan. Jadi yang satu confirm betul. Yang nombor dua confirm salah. Okey, yang ketiga, memastikan permukaan kotak sentiasa bersih pun boleh juga. Sebab bila kotak tu bersih, mungkin dia lebih licin lah. Yang keempat, meletakkan kain di bawah kotak dan menariknya menggunakan kain tersebut. Macam boleh juga kan. Ke lagi tak boleh? Okey, jadi kalau kat sini kita dah keliru 3 dengan 4 ni, tapi kita pasti bahawa satu saja betul, dua salah. Jadi mana yang ada jawapan 2 kita padam. So jawapan dia tinggal D saja, 1 dan 4. Okey, jadi maksudnya permukaan kotak tu kalau dia lap pun sebenarnya tak efek sangat. Okey, jadi tak adalah, saya pun hampir tertipu tadi. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey, letak kain ataupun menggunakan kayu penggolek lah. Kalau nak gosok kotak sampai bersih tu, maksud dia mungkin gosok bagi kilat je lah kot permukaan atas tu kot, kan. Jadi jawapan paling tepat adalah 1 dan 4 D. Okey, yang ke-6. 6 ni banyak Alright. Kita tengok satu-satu. Sekumpulan murid menjalankan satu penyiasatan terhadap sebuah kereta mainan yang melalui jenis permukaan yang berbeza. Mereka mendapati jarak yang dilalui oleh kereta mainan adalah seperti yang berikut. Jenis permukaan XYZ, jarak yang dilalui kereta mainan dalam kurungan cm 50, 40, 30. Maksudnya yang tak sama kat sini, yang berbeza adalah jenis permukaan dia. Maksudnya laluan tu ditukar, jalan rayanya tu ditukar. Kalau tengok yang jenis permukaan X, jauh kereta dia pergi 50 cm. Okay, kalau jenis permukaan Y dia pergi 40 cm, tapi kalau Z lagilah dekat, dia pergi 30 cm sahaja. Okay, jadi A, tuliskan satu pemerhatian dalam penyiasatan ini. Okay, pemerhatian awak mesti ambil yang paling banyak ataupun awak ambil yang paling sikit. Ambil yang paling banyak lah X kan. Okay, jadi awak tulis macam ni. Jenis permukaan X mempunyai jarak yang dilalui oleh kereta mainan paling jauh. Saya ulang A tadi. Jenis permukaan X mempunyai jarak yang dilalui oleh kereta mainan paling jauh. Bila dia sebut paling jauh, dia tak sebut dengan Y dengan Z. Okay, seterusnya yang kedua, B. Beri satu inference berdasarkan pemerhatian kamu di A. Kenapa awak cakap kenapa X tu lebih laju? Kenapa X tu lebih jauh? Apa sebab dia? Inference, sebab dia ada pemerhatian. Kalau saya jawab, ini ada kena mengena dengan geseran kan. Jadi jawapan dia, kerana jenis permukaan X licin. Dia biasa kalau inference ni saya tanya 2 kali. Jenis inference dia, sebab permukaan X tu dia licin. Jadi jawapan dia licin lah. Okay, jadi satu inference, saya ulang sekali lagi. Kerana jenis permukaan X paling licin. Okay. C. Apakah tujuan penyiasatan ini? Tujuan penyiasatan, ingat ayat dia, untuk mengkaji hubungan antara ataupun untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB lah. Saya ulang, untuk menyiasat hubungan antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui oleh kereta mainan
dalam kurungan cm. Okay, saya ulang sekali lagi soalan C. Mengkaji hubungan antara jenis permukaan dengan jarak yang dilalui oleh kereta mainan dalam kurungan cm. Itulah tujuan penyiasatan. Okay, kalau terlaju macam biasa, stopkan video, salin dulu jawapan. Ulang sikit. Okay, D. Sekiranya permukaan X ialah kepingan plastik dan Y ialah kertas pasir. X kepingan plastik, Y kertas pasir. Okay. Ramalkan permukaan Z. Okay, maksudnya X tu dia dah paling licin lah. Y tu dah paling dah sukar sikit kena pasir kan. Jadi Z tu mungkin kita boleh letak kita letak kapet ke? Kapet berbulu. Kapet berbulu. Okay. Jadi jawapan dia saya jawab Z. Kalau saya jawab kapet berbulu. Okay, dia lagi sukar. Okay. Jadi dia sukar lah nak jalan sebab tu lah. Kalau dia kata X tu plastik, Y tu kena pasir. Jadi yang Z tu kapet berbulu pun boleh. Supaya maksudnya dia akan jadikan kereta tu lagi lambat lah. Geseran dia paling besar. Okay, jadi E. Jisim kenderaan mempengaruhi daya geseran yang terhasil pada kenderaan tersebut. Okay, maksudnya bila jisim dia bertambah ke berkurang akan menghasilkan geseran dia banyak ke sikit pada kenderaan tersebut. Okay, jadi kalau dia lagi jisim dia lagi besar, dah tentulah dia punya geseran lebih kuat dan menyebabkan benda tu susah nak bergerak. Kan? Jadi dia kata E nyatakan satu hubungan antara dua maklumat yang dikumpul berdasarkan pernyataan di atas. Okay, bila keluar soalan macam ni, dah jangan tengok yang atas ni punya soalan tadi. Pedulikan yang atas ni, dah tak ada dah. Ni pakai yang baru. Jadi kalau dia keluar yang ini, awak tanya, awak jawab macam ni. Dia kata satu hubungan kan. Ingat hubungan adalah hipotesis kan. Mesti semakin-semakin. Kalau kat sini tadi, dia punya hubungan, maklumat pertama dia adalah jisim kenderaan. Dan PM, jadi PM dia sebab dia mempengaruhi. Bila mempengaruhi, depan dia PM, belakang PB. PM dia jisim kenderaan. Pemboleh ubah bergerak balas dia adalah daya geseran yang terhasil pada kenderaan tersebut. Okay, jadi hubungan dia semakin-semakin lah. Semakin besar jisim kenderaan. Saya ulang. Semakin besar jisim kenderaan. Semakin apa? Semakin kuat daya geseran yang terhasil pada kenderaan tersebut. Semakin kuat daya geseran yang terhasil pada kenderaan tersebut. Saya ulang. Jika semakin besar jisim kenderaan, semakin besar daya geseran yang terhasil pada kenderaan tersebut. Jadi kalau lagi besar jisim, lagi besar lah daya geseran dia, lagi susah lah nak jalan. Itulah dia berkenaan dengan bab yang yang ini, yang uji minda. Apa nama tadi? Uji minda. Ni kita dah bincang habis berkenaan dengan soalan cabar minda. Okey, cabar minda. Okey. Sekarang ni saya nak tengahkan sikit berkenaan dengan hovercraft sebelum kita tutup perbincangan hari ni. Okey, jom cuba model hovercraft ringkas. Tujuan dia mengurangkan geseran dengan aplikasi cushion udara. Seronok aktiviti ni boleh buat kat rumah kalau awak berminat. Alat dan bahan: pisau, belon, cekera padat lama, penutup botol atau penutup berinjap dan gam lilin panas. Langkah-langkah ni saya baca laju saja. Okey, langkah-langkah dia: buka penutup botol berinjap dan gamkan bahagian bawah. Okey, kemudian bawah penutup dengan gam lilin yang panas tadi. Kemudian kita lekatkan yang panas, yang gam yang kita dah gam tadi dekat cekera padat tu. Okey, so biarkan sampai dia kering baru kita lepaskan sebab nanti takut dia tak lekat. Okey, kemudian tiup belon sampai kembang, lepas tu putarkan mulut belon dan pasangkan mulut belon pada penutup botol. Masa kita nak pasang ni kita dah tiup dulu. Okey, bila kita dah siap tiup, kita lepaskan macam ni. Letakkan hovercraft ringkas kamu di atas meja dan buka injap penutup botol. Ni kalau pakai penutup botol yang berinjap lah. Maksudnya kalau kita tekan nanti udara boleh keluarkan. Jadi sekarang ni kita tengah kunci dia. Okay, bila kita tekan je nanti ada akan keluar udara. Ada kemungkinan nanti akan memusingkan ke botol cekera padat ni kan. Jadi awak nak tahu apa itu hovercraft, awak cuba buat aktiviti ni, awak tengok apa terhasil. Nanti dia akan berpusingkan bawah dia tu kan. Menarik jugalah. Jadi kita lihat. Okey, ada satu langkah lagi iaitu laporkan pemerhatian kamu di hadapan kelas. Okey. Soalan dia, bagaimanakah udara di dalam belon membantu menggerakkan hovercraft ringkas kamu dengan mudah? Macam mana udara tu boleh
menggerakkan hovercraft tu dengan mudah. Kenapa tak susah nak gerakkan? Okay, apa faktor dia sebenarnya? Sebabkan dia punya hovercraft tu, sebab dia punya cekera padat tu kan licin. Jadi bila dia licin, geseran dia kurang. Jadi dia kurang melawan daya geseran. Sebab tu udara pada balon tu boleh tolak hovercraft tu sampai bergerak. Okay, jadi jawapan dia kerana cekera padat, licin dan kurang geseran. Okay, itu soalan yang ni lah. Okay, kemudian soalan kebat. Mengapakah rupa bentuk kasut luncur ais berbeza daripada kasut untuk mendaki pegunungan ais? Bila kita nak meluncur, kita nak duduk pada tempat yang licin. Jadi kita kena pakai satu keadaan tapak kaki yang tajam lah, dan juga boleh bergerak. Nak bergerak kan, kita nak kurangkan geseran. Jadi tapi kalau nak daki gunung, kita nak tambah geseran sebab kita takut kita tergelincir. Jadi kita kena pakai yang mencengkam lah. Tu beza dia. Kalau luncur ais, kita nak kurangkan geseran. Kalau kita nak naik pegunungan ais, kita nak panjat, kita kena tambah geseran supaya kita boleh melekat kuat. Kan, taklah jatuh. Okay. Alright. Okay, infoclick. Apa benda hovercraft yang awak buat tadi kat atas tu? Sebenarnya hovercraft ni macam mana? Macam tu je ke? Hovercraft ni sebenarnya adalah satu kenderaan yang boleh hidup dekat darat dengan dekat air. Ni kalau dekat Melaka, kalau awak pergi Melaka, dia ada satu bot tu bayarnya dalam masa saya pergi hari tu RM40 seorang kalau dewasa. Awak akan dibawa naik hovercraft tu dan tiba-tiba awak akan pergi ke tepi pantai je dan awak terus ada dekat pantai, terus naik dekat air tu. Ni hovercraft. Dia boleh hidup dua alam lah kenderaan ni. Jadi infoclick ni, hovercraft ialah kenderaan yang bergerak dengan menggunakan prinsip apungan udara. Prinsip ini dapat mengurangkan daya geseran dan membolehkannya bergerak di atas permukaan daratan dan air. Okey, tapi kalau yang dekat Melaka yang saya cerita tadi tu, itu ada tayar lah. Dia cuma bila dia masuk dekat dalam air, dia boleh guna daya apungan pula. Tapi kalau hovercraft yang betul-betul punya, sebenarnya dia terapung. Okay, dia gunakan prinsip apungan udara. Dia sebenarnya dia terapung sikit. Okay, jadi prinsip ini mengurangkan daya, dia terapung, jadi dia boleh pergi dekat air dan dia boleh bergerak dekat atas darat. Sebab dia gunakan apungan. Dia taklah macam kereta yang saya cerita Melaka tadi tu. Tu contoh yang saya nak bayangkan awak nampak daripada darat tu ke laut. Okay, sebenarnya hovercraft ni dia lebih kepada dia apungan udara. Kapal dia ni dia ringan lah, sebab dari bawah ni ada udara, dia dapat apungan, jadi dia boleh jalan di darat dan di air. Nak tahu lebih lanjut, awak boleh tengok pada internet berkenaan dengan hovercraft. Menarik hovercraft ni. Okey, jadi gam lilin dan boleh diganti dengan gam uhu atau gam mudah kering lah kalau nak buat aktiviti kat atas ni. Okey, jadi nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan hovercraft, awak boleh tengok pada dekat internet, banyak berkenaan dia. Dan awak, kalau saya ada kesilapan, awak boleh tegur saya dekat ruangan komen. Okey, saya rasa sampai 114 dulu. Pada bab seterusnya kita akan masuk pada bab baru. Pada video seterusnya kita akan masuk pada bab 7, kelajuan. Okey, jadi nak tahu apa itu kelajuan? Susah ke tajuk ni? Memang agak susah sikit. Jadi untuk mengetahui tajuk berkenaan dengan kelajuan, nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.